diumumkan, dah dapat tekanan, dah dapat kecaman, dah dapat kritikan, baru you are forced to make a U-turn. That's bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke podcast Keluar Sekejap bersama dengan saya Khairi Jamaluddin, KJ. Oh. That's a cardboard cutout of Sharil. So macam ni lah. Podcast kali ni ada Sharil dalam bentuk cardboard cutout. Jadi Sharil, kalau setuju dengan apa yang saya cakap, jangan cakap apa-apa. Silent saja ya. Okey, KJ paling hebat. KJ pemimpin yang saya paling respect. KJ pemimpin yang paling handsome. Setuju Itu saya kena berbunyi dah. Hello Sharil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? Alhamdulillah. Ya. How are you? Saya nampak Sharil berada di luar negara. Ya, saya di Singapura. Okay. In fact, you can be in any room for that matter, but you are in Singapore. I could be. For a matter of fact, as a matter of fact, I am in Singapore. So, sorry, since Sharil berada di Singapura, I took the liberty of printing out a cardboard cutout of you. Can we show everyone the cardboard cutout of you? Yeah, do you like saw. this? What do you think? It's not bad. It's one of my better photos. Good angle. Yeah. And I'm wearing a Bob Dylan shirt, so no complaints. Masa saya keluar negara nanti, boleh tak saya akan pilih. Saya akan cardboard cutout saya. Saya akan balas budi tersebut dan saya akan juga print. Saya nak tanya tim Keluar Sekejap, apa respon kedai yang buat cardboard cutout Mamat ni? Syarif Hamdan, ini apa hal? Saya tanya kepada tim production Keluar Sekejap, apa respons kedai percetakan yang telah cetak your cardboard cutout. Abang yang tokek kat kedai tu, dia tanya kepada production crew, siapa Mamat ni? Okay. So saya akan cari satu kedai yang juga akan tanya benda yang sama pasal KJ. Saya yakin tidak akan Syaril tak akan jumpa kedai kat Malaysia ni kalau cetak gambar saya, dia akan tanya siapa dia ni. Wow. Okay. Sebelum kita mula dengan podcast Syaril, just sikit feedback daripada episod yang lepas. Ada feedback yang berkenaan segmen kita ekonomi hydrogen. Ramai yang ucapkan terima kasih sebab kita cuba terangkan isu yang agak sukar dan rumit untuk difahami. Namun ada juga yang minta supaya kita banyakkan segmen-segmen yang lebih ringan. So mungkin untuk pendengar Keluar Sekejap, ini adalah pendekatan kami di Keluar Sekejap untuk campurkan konten ataupun pengisian Keluar Sekejap. Ada yang berat, ada yang tak berapa berat. Kalau kita tak buat segmen yang berat, maka kita tidak dapat mengupas isu-isu yang serius. Dan satu lagi Syaril, saya mendapat peringatan daripada Dr. Rizal Khairi, Ketua Pegawai Eksekutif Nano Malaysia Berhad, sebuah agensi di bawah MOSTI, bahawa sebenarnya pelan tindakan ekonomi hidrogen itu telah dimulakan zaman saya berada di MOSTI. So it's always nice to see. The point is not saya nak ambil credit, but the point is it's always nice to see things carried forward, especially when they are in the national interest. Dan kita akan sentuh nanti berkenaan dengan white paper on kesihatan, kertas putih berkenaan dengan reformasi kesihatan. Dan saya juga diingatkan bahawa Nano Malaysia memang dah ada beberapa projek hydrogen and hybrid energy storage system yang mana mereka dah ada IP yang boleh memacu teknologi baru dan kenderaan baru dalam hydrogen vehicle space. Any feedback that you received? Saya mendapat maklum balas yang mungkin lain sikit, iaitu yang bercakap dengan saya suka tentang kita mengupas
isu-isu dasar dengan kaedah kita. Walaupun saya juga faham apa yang mungkin diperkatakan oleh pihak yang cerita dekat KJ tu tentang kalau boleh jangan serius sangat, lebih banyak perkara yang ringan dan sebagainya. Tapi KJ bila kita bincang buat podcast ni pun kita kata kita tak nak jadi talk show biasa. Kita tak nak jadi talk show yang sedia ada. Sebab pasaran tu dah wujud. Yang kita nak bawa ialah satu perbincangan tentang isu-isu yang serius yang ada implikasi kepada masyarakat dan rakyat tetapi dengan cara yang lebih bersahaja. So saya fikir kita sentiasa mencari titik seimbang lah, dan dalam hal ekonomi hidrogen tu people liked it I think because itu satu benda yang berat sikit dalam episod lepas tetapi yang lain-lain tu lebih intuitif ataupun tak berat sangat lah. Okay, so Syaril nak mulakan perbincangan pada minggu ni? Ya, so saya tak tahu yang ni berat sangat ke tak berat sangat ke, tapi antara perkara yang saya fikir kita patut bincang dalam episod kali ini adalah isu ataupun dakwaan tentang... Sorry, before you start, so I know you hate me cutting you off, but saya cuma nak maklumkan, ada seorang brother yang buat rakaman, dia tak puas hati dengan kita episod Syaril, sebab dia kata ada sound, ada bunyi yang dia telah dengar dalam podcast, dalam rakaman kita, dan dia tak sempat dengar penjelasan saya bahawa bunyi itu datang daripada tapak pembinaan di sebelah studio Keluar Sekejap, dan dia telah berhenti kereta dia telah check engine dia telah check apa dia punya aircon, macam-macam lah, dan bila dia tahu that it actually came from the recording and not his car, dia sangat marah. Jadi untuk dia sangat marah dengan kita. Saya dengar there's something going on, walaupun kita rakam waktu malam tapi ada bunyi. So kalau untuk brother tu, kalau dengar bunyi tu, memang bunyi tu datang daripada rakaman, bukan kereta anda. Ya, jangan marah. Tapi saya amat gemar tentang video TikTok yang dia keluarkan itu. Memang semua orang seronok tengok yang video yang beliau muat naik. Anyway, harap pendengar-pendengar boleh dengar suara dan juga audio kita dengan baik pada kali ini. Ya KJ, kita nak mulakan dengan satu isu yang tak tahu sama ada kita anggap ni berat ataupun ringan, tetapi satu dakwaan yang dilemparkan terhadap kerajaan Madani dan juga PMX sendiri, iaitu dikatakan kononnya PM banyak sangat flip-flop, banyak sangat reverse keputusan. Ia dibangkitkan oleh Datuk Dr. Zulkafli Hanafi, Perikatan Nasional Tanjung Karang di Parlimen, yang merujuk kepada beberapa keputusan yang dibuat oleh kerajaan, kemudian ghostan, kemudian reverse. KJ, saya nampak ada beberapa isu lah ataupun beberapa contoh di mana dakwaan ini cuba dibuat. Pertama, soal tajaan biasiswa JPA untuk bidang perubatan, farmasi dan pergigian. Mula-mula Menteri di JPM Amizan Ali, kawan kita juga, dia jawab soalan kat Parlimen, dia kata bahawa JPA akan hentikan tajaan baru. Kemudian selang beberapa hari, reverse. Menteri Kesihatan kata masih dalam perbincangan dengan JPA, dan akhirnya Datuk Seri Anwar sendiri kata tajaan itu akan diteruskan. Kemudian ada juga flip-flop soal subsidi ayam dan telur. Mula-mula Menteri Pertanian Mak Sabu kata subsidi telur dan ayam tidak akan diteruskan bermula 1 Julai. Minggu lepas PMX kata tak betul apa yang Mak Sabu katakan itu, subsidi akan diteruskan. Ini dua contoh yang mutakhir, tapi ada contoh-contoh lain juga kalau kita ingat, SSPN, iaitu pelepasan cukai pendapatan individu yang buat simpanan dalam SSPN lah. Mula-mula waktu pembentangan bajet pada Februari tak ada perkara ini, seolah dibatalkan, kemudian dia reverse flip-flop sekali lagi, dan ada pula SSPN punya tax break ini. Dan satu lagi isu, Penang South Island, di mana kita bincang beberapa minggu yang sudah. Mula-mula nampak bahawa projek ini akan diteruskan untuk membiayai projek LRT Pulau Pinang. PM pergi ke Penang, dia buat open house, dia kata tak apa, kita kaji balik projek tambak laut ini, dan kerajaan pusat akan bagi duit kepada kerajaan negeri untuk buat LRT Penang. Jadi KJ, saya nampak dakwaan ini dilemparkan terhadap PMX kerana dilihat bila saja membuat sesuatu kenyataan ataupun keputusan yang mungkin tidak popular, mungkin mendapat respon yang pelbagai, ada kalanya negatif. Reaksi pertama adalah untuk ghostan.
seolah-olah kerajaan tidak sepadu dalam sesebuah keputusan dan seolah-olah tidak ada pemikiran yang menyeluruh sebelum keputusan awal itu dibuat. Mungkin KJ boleh bagi pandangan. Saya ada 3 perkara yang saya nak sebut berkenaan dengan isu flip-flop ini. Pertama, saya setuju dengan Yang Amat Berhormat. Sekiranya flip-flop itu membawa kepada kebaikan, tak salah untuk kita flip-flop. Jadi bagi apa-apa keputusan, bila keputusan itu dibuat dan diumumkan dan didapati bahawa sekiranya keputusan itu diubah kepada keputusan yang berbeza, boleh membawa kepada kebaikan yang lebih besar kepada rakyat, maka tidak salah untuk kita change our mind. I think that's practical. You are entitled to change your mind in government. Tetapi, dan ini poin kedua saya, biasanya bila kita nak ubah pemikiran kita, bila kita nak change our mind, it usually happens over a long period of time. Apabila keadaan sudah berubah, maka mungkin pandangan dan pendirian kita juga berubah berdasarkan kepada faktor luaran, berdasarkan kepada faktor perubahan demografi. Long-term shifts can necessitate changes in views and changes in policies. Apa yang menjadi persoalan adalah bila flip-flop itu berlangsung pada kadar yang sangat singkat, ya. Benda tu umum dan tak sampai beberapa minggu terpaksa buat pendirian yang berbeza. That doesn't fulfill the criteria of the conditions changing for you to change your mind. So dalam hal ini, ia menunjukkan sama ada perbezaan pendapat dalam kerajaan sendiri ataupun kalau lebih teruk, Syaril, adalah bahawa dasar dan pendirian itu dibuat ataupun keputusan itu dibuat tanpa memikirkan semasak-masaknya kesan kepada pengumuman dasar tersebut. Dan baru bila diumumkan, dah dapat tekanan, dah dapat kecaman, dah dapat kritikan, baru you are forced to make a U-turn. That's bad because itu menunjukkan proses pembuatan dasar yang tak berapa kemas, thought process ataupun proses pemikiran untuk mendapatkan dasar tersebut yang tidak merangkumi kritikan yang akan datang sekiranya keputusan itu dibuat. Dan yang ketiga, Syaril, adalah kesan kepada credibility dan trust. Ini nasib baik flip-flop ni yang Syaril sebutkan tadi. Satu berkenaan dengan JPA, satu lagi berkenaan dengan subsidi telur dan ayam. Ini adalah mostly adalah isu dalaman negara kita. What if the flip-flop involved international investors? Kalau sekiranya flip-flop ini melibatkan pelabur antarabangsa, kalau flip-flop ini melibatkan pasaran kewangan dan pasaran modal antarabangsa, maka ia akan mencetuskan krisis kepercayaan dan credibility terhadap kerajaan Malaysia. Jadi 3 perkara tadi Syaril, yang pertamanya tak salah untuk kita ubah pendirian, tapi biasanya itu dibuat setelah peredaran zaman dan apabila the conditions change. Secondly, dalam hal flip-flop ini, ia seolah-olah menunjukkan bahawa thought process ataupun tidak memikirkan soal implikasinya dan terus buat keputusan. Dan ketiga, kalau ini terjadi kepada keputusan yang melibatkan pelabur dan juga pasaran antarabangsa, ia akan merosot kepercayaan dan juga credibility, kepercayaan kepada kerajaan dan credibility kepimpinan negara kita. Saya fikir itu semua ulasan yang baik KJ sebagai komen tentang macam mana kita nak memproses ataupun mentafsir apa yang dianggap sebagai flip-flop inilah. Cuma saya ada satu tambahan dimensi KJ, iaitu yang saya gambarkan sedikit dalam persoalan asal saya berkenaan dengan kos. Kerana akan ada banyak dan kita nak bincang selepas ini juga, barangkali keputusan-keputusan dasar yang mungkin tak popular pada masa yang singkat. Sama ada rasionalisasi subsidi, sama ada soal bantuan-bantuan yang mungkin akan dikurangkan disebabkan prioriti ataupun keutamaan di tempat lain dan sebagainya, ya.
Ini adalah 6-7 bulan pertama pentadbiran PMX, iaitu biasanya inilah musim honeymoon ataupun bulan madu pentadbiran yang baru. KJ pun pernah mengulas bahawa kalau nak buat perkara-perkara bold, perkara-perkara berani dan radikal, perlu buat dalam awal penggal sebelum sesebuah kerajaan ataupun pentadbiran sibuk memikirkan pilihan raya umum seterusnya. Kalau dalam musim awal ini pun ada tendensi untuk reverse bila dengar bunyi tak berapa cantik di media sosial ataupun di kalangan rakyat. Adakah keberanian akan muncul selepas PRN ataupun pada tahun 2024 berkenaan dengan keputusan-keputusan berani yang mungkin tak popular yang perlu dibuat? Contoh, saya bagi contoh. Katakanlah satu hari dalam penggal ini, kerajaan kena buat balik GST. Kalau soal subsidi ayam dan telur yang sebelum zaman Mak Sabri tak pernah pun dibuat di luar, tak silap saya lagi je, tak pernah pun dibuat di luar musim perayaan, but you still maintain it walaupun your Menteri Pertanian dah kata cancel. Kalau soal Penang South Island, dah your Chief Minister dah kata sekian-sekian kan, you kata tak apa, tak payah buat Penang South Island tu, I sanggup bagi duit kepada state government. Where are you going to find the money? Dan adakah ini akan membawa kepada satu keadaan di mana reformasi ekonomi yang digembar-gemburkan itu mungkin tak datang? Ya. So saya rasa cukup setakat itu kita kupas berkenaan dengan flip-flop, dengan pandangan Syaril berkenaan dengan implikasi kosnya. Cuma respon saya kepada Syaril, kita bagi peluang sehingga selepas PRN lah. Sebab mungkin selepas PRN akan ada keberanian di pihak kerajaan dan juga Perdana Menteri untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang memerlukan a whole bucket loads of courage. Ya, okey. Saya rasa itu saja yang saya nak katakan dari segi itu, kerana kita kena lihat dan pantaulah selepas PRN, adakah kerajaan ada keberanian dan masih ada modal politik ataupun political capital untuk laksanakan keputusan-keputusan yang mungkin susah. I think apa yang kita cuba sampaikan di segmen yang pertama ni adalah mungkin flip-flop ini adalah kerana kekhawatiran daripada pihak Perdana Menteri dan kerajaan oleh kerana PRN tak lama lagi nanti. Jadi bila kena gertak sikit dah ghostan. So mungkin selepas PRN kita tak akan melihat ghostan ini berlaku dengan kekerapan yang kita melihat sekarang lah, ya. Okey, kita pantau dan kita akan lihat. Sebelum kita pergi ke break, Syaril ada nak bangkitkan berkenaan dengan naratif ekonomi madani? Ya, secara ringkas je sebab kalau tadi kita cakap tentang PRN dan apa yang akan berlaku selepas PRN, barangkali selesai PRN ni bulan Ogos kot. Kalau kita tengok berita, dah ada jadual untuk pembubaran DUN, jadi barangkali hujung bulan Julai ataupun awal bulan Ogos dah selesai PRN. Mungkin itu juga yang difikirkan apabila Menteri Ekonomi mengumumkan beberapa hari dulu bahawa kerajaan akan melancarkan naratif ekonomi madani. Dia panggil naratif ekonomi madani pada bulan Ogos 2023 yang nak menggariskanlah dasar-dasar dan program-program utama ekonomi negara yang akan tertumpu kepada beberapa perkara: membina ekonomi Malaysia, menambah baik liputan keselamatan, reformasi pasaran kerja dan gaji dan sebagainya. Basically economic plan lah. Rasa-rasanya ni adalah rancangan ekonomi yang kita tunggu-tunggu KJ. Sebab kita dah komen secara mungkin berkias selama ini dalam episod-episod sebelum ini bahawasanya ada perkara-perkara yang baik bawah beberapa kementerian, tetapi secara keseluruhannya hala tuju ekonomi, agenda ekonomi bawah PMX masih belum jelas. Mungkin ini adalah permulaan lah. Bulan Ogos nanti nak dilancarkan. Cuma saya fikir kita reserve apa yang kita nak komen sampai bulan Ogos itu. Saya cuma mengharapkan pengisiannya adalah cukup padu, enough specificity untuk kita boleh ulas dan untuk rakyat Malaysia memahami mana hala tuju ekonomi negara kita. KJ ada apa-apa tambahan pandangan? Ya, Syaril, saya nak tambah beberapa perkara. Yang pertamanya, saya melihat dokumen naratif ekonomi madani ini
diumumkan dan akan dibentangkan pada sekitar bulan Ogos nanti, dilancarkan pada bulan Ogos nanti. Dan ini akan menjadi dokumen pertama dalam memberi visi ekonomi yang lebih jelas daripada Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selepas itu ada satu lagi dokumen penting pada bulan Ogos kalau tak silap saya, daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan juga Pelaburan, iaitu the New Industrial Master Plan yang sedang dibangunkan. Dan pada bulan Oktober ada dua lagi dokumen penting, iaitu Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-12 dan juga sudah pasti setiap tahun pembentangan belanjawan bagi tahun 2024. Saya rasa empat dokumen ini adalah sangat penting sebab Syaril, saya tak pastilah Syaril dapat maklum balas yang sama. Tapi bila saya bertemu dengan sektor wakil-wakil daripada sektor industri, daripada sektor korporat, salah satu daripada pandangan dan juga keluhan yang saya dengar dengan begitu kerap sekali adalah kerajaan yang sedia ada, selain daripada bajet yang dibentangkan awal tahun ini, tidak mempunyai visi dan juga naratif ekonomi yang jelas. Sektor mana yang nak diusahakan, projek apa yang nak diutamakan, dan juga pendekatan apa yang nak dibawa untuk strategi ekonomi negara. Jadi saya melihat bahawa usaha untuk membangunkan naratif ini adalah in some ways responding to this criticism, sebab saya berpendapat dan saya pandangan bahawa sudah pasti Perdana Menteri pun tahu, sebab saya difahamkan Perdana Menteri sekarang ni kerap jumpa dengan captains of industry, wakil daripada pengusaha-pengusaha SME dan sebagainya, dan juga pelabur-pelabur asing, dan message ni mesti dah sampai kepada Perdana Menteri. Cuma dua benda yang saya nak sebut berkenaan dengan naratif ini, Syaril. Yang pertamanya, seperti mana Syaril sebutkan tadi, specificity. Maksudnya kena ada penelitian dan juga detail yang mendalam. Saya suka apa yang Syaril kata pada episod yang lepas. Perancangan hidrogen Sarawak ada end-to-end. Ya, bukan saja sasaran makro, tetapi dia juga ada sasaran mikro, dia punya projek dan juga dia punya projek hiliran dan projek downstream mereka, dan dokumen ini kena ada penelitian ataupun detail yang sama. Seperti mana Datuk Seri Najib buat dahulu dengan ETP, dia follow up dengan National Key Economic Areas, dia follow up dengan Entry Point Projects. Kena ada macam ni. Kalau dokumen yang dibentangkan oleh kerajaan Madani ni adalah motherhood statement, that's not going to cut it. Because 8 months, 7 months, 8 months in, and by the time dokumen ini dibentangkan 9 months in, if you're going to rehash a motherhood statement about tata kelola, then it's going to do more damage than if you just didn't launch anything. That's one. Yang kedua adalah kekhawatiran saya berkenaan dengan penghapusan pengkelasan masyarakat. Maksudnya masyarakat sekarang ni ada B40, M40, T20. Dan Rafizi telah umumkan bahawa dia tak akan ikut lagi pengkelasan B40, M40, T20. Dia akan bangunkan satu kaedah yang terbaru yang meliputi pengkalan data utama yang kita pernah sebut, ya. Dia akan meliputi pelbagai data pendapatan dan sebagainya untuk membangunkan satu senarai dan pengkalan data yang melayakkan rakyat yang tersenarai dalam pengkalan data itu untuk menerima bantuan dan subsidi. But the point of caution here is this: kalau sekiranya pembangunan padu itu, pengkalan data utama tersebut terlalu kompleks, dan apabila terlalu kompleks akan ada mereka yang dulu dapat bantuan dan tiba-tiba tak dapat bantuan. That can also backfire on you, sebab kita dah biasa dengan penerima BSH ataupun penerima bantuan sara hidup yang kita dah ada definisi B40 dan sebagainya. So when you come up with a new definition of pengkelasan dan kelayakan untuk subsidi ni, you have to take into consideration that orang yang selama ni terima, tiba-tiba tak terima,
that's going to be a problem, especially kalau tak dapat nak jelaskan kenapa. And if padu is too complex, people will not understand. Yeah, I think that's a great point, KJ. The komunikasi mesti dibuat bukan hanya tentang senario yang KJ gambarkan di mana orang yang dulu dapat bantuan selepas ni mungkin tak dapat disebabkan pengkelasan yang berbeza. Of course dia akan point out juga mungkin sebelum ni ada orang tak dapat, selepas pengkelasan baru dia dapat pun boleh juga ya. Tapi of course yang marah tu akan tetap marah. Tapi saya nak ambil caution KJ itu ataupun kekhawatiran KJ itu untuk bawa untuk buka mata kita kepada possibility dalam hal-hal yang lain. Sebab itu saya berbalik kepada apa yang saya katakan tadi, keberanian dan iltizam politik itu. Kerana dalam keputusan-keputusan berani yang barangkali perlu dibuat, akan ada pengurangan bantuan, akan ada kenaikan harga, tarif elektrik akan barangkali naik. Bagaimana kerajaan ini perlu communicate dengan baik supaya perkara ini boleh dibuat. Kalau mereka tidak ada perancangan komunikasi, sama ada soal padu macam KJ terangkan tadi, pengkelasan baru, ataupun soal kenaikan tarif elektrik yang kita bayangkan akan berlaku dalam satu ketika tak lama lagi, ataupun penarikan subsidi ayam dan telur yang sudah tentu akan kena buat at some point, dan dia akan sentiasa menghadapi masalah. Jadi sebab itu saya reverse balik kepada apa yang kita bercakap pada 5-10 minit pertama KJ. Saya duk mengharapkan sebagai seorang yang melihat politik ini, saya duk mengharapkan bahawa dalam 6-7 bulan pertama ini, apabila ada honeymoon, you try this out. You test and see where your weaknesses are. Tapi you haven't tested it because you haven't done anything brave in terms of things that are maybe not so popular. Jadi di situ yang saya bukan nothing lah tapi dalam soal contoh-contoh yang dibangkitkan itu mereka tidak follow through dengan keputusan yang berani untuk melihat sebenarnya kalau kita tahan apa respon rakyat, kalau kita komunikasi dengan baik apa respon rakyat. Tetapi instead mereka terus reverse, mereka terus ghostan. Jadi selepas PRN dan bergantung pada keputusan PRN macam mana, honeymoon period ni habis. Bila honeymoon period ni habis, they don't have the political capital anymore, they cannot get it wrong. Jadi itu yang saya cuba bayangkan. Okey, Syaril, kita mungkin waktu yang tepat untuk kita berhenti seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan dua segmen yang penting. Pertamanya kita akan bincang lawatan Presiden Joko Widodo ataupun Jokowi Republik Indonesia ke Malaysia yang telah pun berlangsung baru-baru ini. Dan untuk segmen ketiga nanti kita akan bincang soal pembentangan kertas putih reformasi sistem kesihatan negara. We'll come back after this. Assalamualaikum, kembali kita ke Keluar Sekejap. KJ, antara perkara yang berlaku baru-baru ini dengan lawatan adalah lawatan Presiden Indonesia Pak Jokowi ke Malaysia. Kita ada bincang sedikit dalam episod yang lalu, dibawa ke Pasar Chowkit dan sebagainya. Tetapi sebelum atau selepas jalan-jalan di Chowkit itu, ada perbincangan dan juga perjanjian yang lebih serius lah antara dua negara dan antara dua pemimpin negara. Antara isu yang dibincangkan oleh Datuk Seri Anwar, PMX dan juga Jokowi berkenaan dengan penyelesaian rundingan sempadan Laut Sulawesi dan Selat Melaka yang dah tertangguh selama 18 tahun. Itu antara perkara besar yang ada komen-komen selepas ini. Selain itu dia ada bincang jugalah soal TKI, Tenaga Kerja Indonesia, soal mewujudkan Community Learning Center di Semenanjung Malaysia, perkembangan-perkembangan isu-isu yang lain. Tetapi yang menjadi besar, yang mendapat reaksi pemimpin politik dalam negara, terutamanya pengerusi Perikatan Nasional bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau menggesa PMX supaya memberi penjelasan berhubung perjanjian sempadan maritim yang saya sebut tadi yang telah ditandatangani. Sebab apa? Tan Sri Muhyiddin mendakwa PMX menandatangani perjanjian sempadan maritim dengan Indonesia walaupun pakar maritim menasihatkan supaya tak. Namun Perdana Menteri didakwa tidak mengendahkan pandangan tersebut. Itu yang didakwalah, dituduh oleh Tan Sri Muhyiddin. PMX of course dia tidak diam, dia respon. Responnya adalah sebenarnya Malaysia dan Indonesia katanya masih belum mencapai persetujuan penuh. Belum dimuktamadkan berhubung pertikaian sempadan maritim ini. Dan Datuk Seri Anwar menegaskan bahawa perjanjian persempadanan maritim yang dimeterai tidak melibatkan kawasan yang dipertikaikan oleh kedua-dua negara. Ini saya pelik sikit KJ. Kalau
tak melibatkan benda yang dipertikai, then what was there to sign? Kenapa ada penyelesaian sesuatu yang tidak dipertikaikan? Jadi mungkin saya tak fully understand situasi ini. Kita tahu yang menjadi antara benda yang dipertikaikan soal Pulau Sebatik dan Sulawesi Selatan, yang mana sudah bertahun-tahun lamanya lah. Jadi dikatakan perjanjian itu tak juga termasuk sempadan-sempadan di sepanjang pelabuhan Tanjung Pelepas di selatan negeri Johor, iaitu satu kawasan pemindahan kargo dari kapal ke kapal. Basically PMX kata, look, perjanjian ini tidak cover benda yang disputed kononnya, dan dia still cover juga. Dia kata in the end persetujuan penuh belum lagi dimuktamadkan. Jadi perkara ini sebenarnya KJ, bagi mereka yang tidak memahami butiran-butiran, sebagaimana sebahagian besar rakyat Malaysia tak faham butiran-butiran ini, persoalannya adalah adakah perlu ada pendedahan sedikit sebanyak apa detailnya supaya tidak berbangkit seperti mana tuduhan Tan Sri Muhyiddin dan terpaksa dijelaskan oleh PMX tanpa berkongsi apa facts, sebab kita tak tahu which version is correct. Adakah Tan Sri Muhyiddin punya version correct ataupun PMX punya version correct? Because we haven't seen the MOU, we haven't seen the treaty. Ya, Syaril, isu ni isu yang sangat-sangat sensitif dan sangat kompleks, sebab isu yang melibatkan persempadanan antara dua negara, terutamanya persempadanan di laut, adalah sesuatu yang sangat-sangat contested. Dan memerlukan masa yang lama untuk diselesaikan. Apa yang saya faham daripada komen Tan Sri Mahyudin adalah pandangan pakar maritim tidak berapa diambil kira. Is that correct, Syaril? Is that what you Yes, said? Itu yang didakwa Tan Sri Muhyiddin. Tapi bagi saya lah, Syaril, ya, saya ada sedikit pengalaman sebagai ahli jemaah menteri, dan saya tahu bahawa perbincangan ataupun rundingan negotiation berkenaan dengan persempadanan negara ni, dia akan ambil masa yang lama, ya. Biasanya selain daripada Jabatan Peguam Negara dan sebagainya, isu yang berkenaan dengan persempadanan negara terutamanya di laut akan dikendalikan oleh Jabatan Hal Ehwal Maritim di Kementerian Luar Negara ataupun Wisma Putra. Dan I know for a fact that ada pelbagai pusingan rundingan yang telah pun berlangsung antara pihak Indonesia dan juga Malaysia, mungkin bermula daripada tahun 2006-2005, precisely on this issue. Dan isu yang menjadi pertikaian adalah sea boundary kita di Laut Sulawesi. Dan kita nak tentukan the territorial sea boundary, kita nak tentukan titik permulaan pembatasan sempadan laut wilayah di kawasan kita di Laut Cina Selatan, dan kita juga nak selesaikan provisional territorial sea boundary kita di Selat Melaka. So from what I understood apa yang disebut oleh Perdana Menteri dalam jawapan Parlimen, I can only assume that there were probably two treaties that were signed by Prime Minister Anwar Ibrahim dan juga Presiden Joko Widodo. One relating to the boundary kita di selatan Selat Melaka, itu yang disebut oleh Perdana Menteri, dan satu lagi treaty mungkin untuk selesaikan soal persempadanan kedua-dua negara di Laut Sulawesi, and that is relating to the sea boundary dekat Sabah dan juga Indonesia. Syaril, were those disputed? Sorry, no, we want it wasn't disputed per se, tapi kita nak ada breakthrough dari segi negotiation so that we can understand daripada titik mana ke titik mana is the boundary. That was the issue, ya. Dan rundingan, saya difahamkan rundingan yang telah berlangsung over the last many years tidak mencapai persetujuan because there were some serious differences about the boundary.
but there was a breakthrough masa ada joint technical meeting about garisan yang menyambung titik-titik yang menjadi point of contention lah, ya. Tetapi apa yang saya nak sebut, because it's very technical matter, saya ada sedikit pengalaman waktu saya menjadi ahli Jemaah Menteri. Tapi dalam apa saja isu, Syaril, it takes time, and our negotiators from Wisma Putra dan juga daripada Jabatan Peguam Negara especially, we are guided by very, very key principles. Antaranya adalah Konvensyen Undang-Undang Laut, UNCLOS 1982, dan juga certain principles such as equidistance between both countries, dan kita juga akan rujuk kepada kes-kes terdahulu, precedent cases, sebelum kita keluarkan negotiated position kita. Dan ini juga akan melibatkan libat urus dengan pakar-pakar maritim, dan setahu saya wakil daripada Kerajaan Negeri Sabah juga telah pun dilibat urus kerana ini melibatkan sempadan mereka di Laut Sulawesi. So saya tidak berpandangan bahawa Wisma Putra, for which obviously I have a lot of respect for, akan conclude a treaty dengan tidak mengambil kira kepentingan negara kita dan juga mengambil kira a negotiated position yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Jadi bagi saya tak timbullah tidak ada pandangan daripada pakar-pakar dan sebagainya, because I think this is a long time coming. As I mentioned, dah bertahun-tahun isu ni sedang dibincang dan dirunding. I think there was a breakthrough a couple of years ago, and now this is the culmination. Ini adalah hasil kepada rundingan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Lainlah kalau tiba-tiba Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, tak ada rundingan langsung dan tiba-tiba dia umum dah ada persetujuan dengan Presiden Jokowi. I don't think that's the case. But I think one issue lah, Syaril, because kalau boleh saya mencelah kejap KJ. Mungkin sorry. Apa yang KJ cakap semua tu betul. Tetapi dalam iklim politik sekarang akan dipolitikkan. Jadi saya nak tanya pandangan KJ sebagai orang yang sebenarnya pernah melalui perkara yang kalau tak serupa pun ada sedikit perumpamaan, iaitu apabila perkara-perkara sensitif seperti rundingan antara dua negara tak boleh didedahkan kepada umum barangkali. KJ pun pernah melalui satu proses di mana ada pertikaian. Orang tuduh harga vaksin yang KJ beli itu kononnya untuk Malaysia itu adalah terlalu tinggi dan sebagainya, dengan insinuation dan macam-macam yang kita tahu dah berlega lama, dan alhamdulillah kertas putih membuktikan bahawa perkara itu tidak benar. Tetapi bagaimana KJ menguruskan perkara itu, kalau saya ingat, adalah untuk memanggil sesi bersama dengan PAC di mana harga vaksin yang rahsia sebab ada NDA dikongsi bersama dengan ahli-ahli parlimen. Adakah KJ rasa perkara serupa boleh dibuat dalam hal ini, di mana perkara itu rahsia, tak boleh diumumkan pada media, rakyat macam kita tak patut tahu, tetapi ahli-ahli parlimen termasuk Tan Sri Muhyiddin tak boleh mempolitikkan andai kata dia mendapat butiran yang sebetul. Saya rasa itu satu contoh yang baik yang Syaril telah bangkitkan. Untuk makluman pendengar, apabila kita membuat perolehan vaksin COVID-19 dengan semua pengeluar vaksin, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan sebagainya, mereka akan minta supaya kita menandatangani apa yang dikenali dalam generik, nama generik dia sebagai non-disclosure agreement. Dan Syaril sebagai seorang ahli corporate pun biasa dengan NDA lah. Siapa-siapa yang buat perbincangan dan rundingan corporate business akan menandatangani NDA. Maksudnya isi kandungan perjanjian itu tidak boleh diketahui oleh orang secara umum. Maksudnya menjadi rahsia antara dua pihak. Sama juga dengan pembelian vaksin, sebab itu baru-baru ini dalam pembentangan kertas putih, walaupun ada yang berpendapat bahawa ini masa yang terbaik untuk dedahkan harga setiap dos dan sebagainya, kerajaan yang sedia ada, kerajaan yang dulu mengkritik saya ataupun orang yang dulu mengkritik saya yang minta supaya saya dedahkan harga, tidak buat sedemikian.
melalui kertas putih yang dibentangkan oleh kerajaan yang mereka sokong sekarang. Sebab kerajaan yang sedia ada sekarang, bila dah jadi kerajaan, dia akan mematuhi undang-undang dan they know they cannot breach the NDA. Jadi apa yang saya telah buat waktu saya menjadi Menteri Kesihatan, dan saya percaya kepada ketelusan dan saya nak menghormati NDA. Jadi apa yang saya telah buat adalah apabila jawatan kuasa kira-kira wang parlimen ataupun Public Accounts Committee macam Syaril sebutkan tadi, buat siasatan terhadap program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK, saya telah bawa kontrak tersebut ke mesyuarat PAC, di mana saya saya telah testify kepada PAC dan saya telah tunjuk kepada ahli-ahli PAC the contract with the price. Dan saya telah minta supaya mereka simpankan rahsia tu. Ya, I read them in pada waktu tersebut as part of, I suppose, the executive and the legislature on a exceptional basis. Dan saya kata kontrak ini tak boleh dimasukkan dalam laporan, but you can see how much it is. Dan hasil daripada apa yang saya tunjuk tu, PAC telah buat rumusan bahawa semuanya teratur dan kita tidak belanja lebih daripada apa yang sepatutnya, dan semua negara yang beli vaksin sign NDA yang sama. So dalam hal ini apa yang kita nak sampaikan di sini adalah mungkin dalam perkara-perkara yang melibatkan kepentingan negara seperti pembelian vaksin ataupun sempadan negara yang mana mungkin perlu ada kerahsiaan berkenaan dengan, dalam kes vaksin, NDA on the price, dalam kes treaty maritim dengan Indonesia mungkin perlu ada rahsia. Saya tak pasti, mungkin maybe it's because the agreement is sempadan separa. Sometimes in territorial disputes they come up with partial boundaries, so sebelum dia muktamadkan the permanent boundary, so partial boundary dulu. Tetapi mungkin apa yang cadangan Syaril itu bagus, sebab sekarang ni dalam parlimen ada jawatan kuasa pilihan khas hal ehwal antarabangsa yang dipengusikan oleh sahabat kita lah, Yang Berhormat Saudara Wan Ahmad Faizal, ahli Parlimen Machang, yang sendiri dalam parlimen sebut bahawa dia nak tahu perincian berkenaan dengan treaty tersebut. Kalau sekiranya kerajaan dan Wisma Putra tak boleh nak umumkan perincian treaty, titik-titik mana penetapan titik mana yang telah pun dipersetujui antara Indonesia dan Malaysia yang akan menjadi garis sempadan antara dua negara, maybe they can bring that into the committee. Dan komiti jawatan kuasa pilihan khas di parlimen boleh bermesyuarat in camera, maksudnya not for public record. Dan in camera ni bukan maksudnya ada kamera minta pengecualian daripada speaker supaya benda tu tidak direkodkan dalam handset, dan Wisma Putra boleh tunjuk kepada jawatan kuasa peta to the partial boundary ataupun the provisional territorial sea boundary yang telah pun dipersetujui dalam treaty yang ditandatangani oleh Perdana Menteri. Di Amerika Syarikat berlaku, Syaril, because for instance, if there's something that the White House does that involves national interest, intelligence, defense dan sebagainya, dia akan bagi special briefing kepada Senate Committee ataupun jawatan kuasa Senat berkenaan dengan isu tersebut on the basis of confidential information lah. Jadi dalam hal ini saya rasa mungkin kita perlu memartabatkan institusi parlimen, jawatan kuasa pilihan khas, read them in confidence, tak boleh disebut di khalayak dan juga tak boleh didedahkan kepada orang ramai, tetapi at least jawatan kuasa yang ada bipartisan members terutamanya daripada pembangkang tahu apa yang telah pun ditandatangani oleh kerajaan. What do you think? Saya rasa tepat tu KJ, kerana memang yang ada dalam kerajaan hari ini pun Pakatan Harapan kan selalu memperjuangkan demokrasi dan memperjuangkan soal institusi parlimen itu perlu dimartabatkan. Jadi bila mereka berada dalam eksekutif, sebaik-baiknya buat perkara yang samalah. Itu satu KJ. Second adalah dari segi the whole politics of this whole thing. Saya balik pada pengalaman KJ seperti mana saya faham lah, saya tengok daripada jauh pada ketika itu, dengan apa yang KJ buat, membabitkan ahli parlimen pembangkang yang duduk bawah PAC untuk melihat kontrak perolehan vaksin itu, saya nampak sejurus selepas perkara itu berlaku ada keyakinan dari kalangan ahli parlimen pembangkang bahawa apa yang dibuat oleh kerajaan ketika itu adalah telus.
dan mereka nak mempolitikkan, nak serang pun dah tak boleh nak serang sebab dia pun akan malu alah because they've seen it, right? Dalam hal ini mungkin sama juga. Sekarang ni Tan Sri Muhyiddin tengah akan meneruskan barangkali serangan-serangan tentang hal ini, kedaulatan negara dan sebagainya, ya. Tapi kalau dibuka untuk dilihat oleh wakil daripada Perikatan Nasional, baik kalau Wan Faisal lah sebagai pengerusi jawatan kuasa tersebut, jawatan kuasa pilihan khas tersebut, ia juga akan memberi mungkin kesan yang serupa, dan mereka yang nak serang PMX tentang hal ini pun dah tak boleh berapa nak serang sebab dia akan nampak perjanjian ni adalah seperti mana yang diterangkan oleh PMX. Dan saya rasa kalau Wan Faisal sebagai pengurusi jawatan kuasa pilihan khas Ahliwalah Antarabangsa bertindak profesional, maka tidak akan menimbulkan masalah. Saya sebenarnya rasa berterima kasih sebab pengurusi jawatan kuasa kira-kira wang negara waktu saya menjadi Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Wong Kar-Wah, he was very professional, dan walaupun tanya soalan-soalan yang tajam dan minta macam-macam detail yang saya telah memang itu kerja mereka kan. Once I showed the contract, he was very fair dalam laporan yang telah pun menyatakan bahawa segala-galanya telah dibuat secara teratur. So I believe that you should bring in the select committee, dan select committee pun professional lah bila dah tahu soal isu kepentingan negara yang melibatkan sempadan. This is a very important issue. This is our territorial matter kan. I don't think you should politicize it, something like this. Sure. Okay. So kita akan break seketika dan kita akan kembali dengan satu lagi topik yang agak heavy pada episod kali ini, iaitu Kertas Putih Kesihatan. Assalamualaikum, kembali ke Keluar Sekejap. Dan KJ, pada 15 Januari 2022, waktu itu KJ adalah Menteri Kesihatan, pertama kali mengumumkan cadangan penyediaan Kertas Putih Kesihatan, Health White Paper. Akhirnya pada 15 Jun 2023, iaitu hari ini, hari kita rekod ini, Menteri Kesihatan sedia ada, Yang Berhormat Dr. Zaliha telah bentang usul Kertas Putih Kesihatan di Dewan Rakyat. Apa perasaan KJ setelah perkara yang dimulakan pada waktu KJ menjadi Menteri Kesihatan, hari ini ada titik penyelesaiannya? Saya ingin mengambil kesempatan ni, Syaril, untuk mengucapkan tahniah syabas kepada Yang Berhormat Dr. Zaliha dan juga kepada seluruh warga Kementerian Kesihatan Malaysia, termasuklah Saudara Lukan Isman, Timbalan Menteri, Ketua Pengarah, Dr. Rosita, dan juga bahagian perancangan yang telah menjadi sekretariat kepada pembangunan Kertas Putih ini, kerana telah berjaya untuk bentangkan Kertas Putih dan mendapat kelulusan di Parlimen. Syaril, ada perkara yang perlu menjadi election proof. There are policies that should continue if they are good. Saya nampak bahawa ini adalah contoh bagaimana sekiranya dasar ataupun pendekatan itu adalah tepat dan memenuhi kepentingan negara. Tak perlu ada U-turn ataupun ada usaha untuk memadamkan legasi mana-mana orang. Sebab akhirnya kita akan terpahat dalam sejarah Dr. Zaliha yang bawa Kertas Putih ni. It's okay, saya yang telah mulakan proses ini, but I'm so happy dan saya sangat-sangat bangga dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan kerana dapat bentangkan satu dokumen yang sangat bersejarah. Jadi yang pertamanya saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua yang telah membahaskan berkenaan dengan Kertas Putih Kesihatan ini. Syaril, now of course comes the tough part of how we are going to do the reforms. Kertas Putih Kesihatan ni, kalau saya ada one small comment, walaupun saya agak keras dalam komen saya berkenaan dengan penangguhan pembentangan rang undang-undang kawalan merokok. I was tough on the health minister. Tapi dalam white paper ni saya puji. Cuma kalau ada satu komen, I wish there was a better comms plan. Saya mengharapkan pelan komunikasi yang lebih menyeluruh yang melibatkan orang ramai.
Sebab walaupun saya gembira, saya bangga kertas putih yang saya telah mulakan akhirnya dapat berjaya dibentangkan dan diluluskan di Dewan Rakyat. Tetapi bila saya tanya kepada orang biasa, dan saya tanya hari ini dan semalam kepada orang biasa sama ada mereka dengar tentang kertas putih kesihatan, hampir semua kata mereka tak tahu tentang kertas putih kesihatan. So biasanya bila kita membuat sesuatu yang perlu dibentangkan di parlimen, contohnya kertas putih ataupun undang-undang, you should have public engagement also. Sebab walaupun ia dibentangkan dalam Dewan Rakyat, isu tu juga perlu menangkap imajinasi rakyat. Dan I still think there's time for KKM to educate the public on what actually took place. Because why don't we try here? Why don't we try here? I mean, at least why don't we try here dan bantu sedikit untuk terangkan apa tonggak-tonggak utama. Absolutely. So untuk 15 tahun yang akan datang, kita memerlukan perubahan yang total kepada sistem kesihatan kita. If we don't have massive change to the public healthcare system, it's going to break. Dan ianya tidak mencukupi untuk menangani masalah yang akan kita hadapi 15 tahun dalam 15 tahun yang akan datang. Pertamanya, kita akan dan kita sedang menjadi masyarakat menua, dan pada tahun 2030 kita akan jadi masyarakat tua. Maksudnya we'll have more elderly yang memerlukan healthcare. Yang kedua, kita mempunyai kadar NCD, non-communicable disease, ataupun penyakit-penyakit tidak berjangkit. Ini penyakit-penyakit seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya, yang kadarnya sangat-sangat tinggi dan membimbangkan. Dan sekiranya kita tidak melaksanakan strategi pencegahan dan juga strategi untuk memastikan bahawa bagi rawatan untuk mereka yang satu hari nanti sakit dan juga satu hari lagi memerlukan rawatan untuk penyakit-penyakit tersebut, maka the healthcare system will collapse. Kita terlalu banyak sekarang ni di mana rakyat terpaksa belanja out of pocket expenditure. Maksudnya dia boleh pergi ke klinik kesihatan ataupun ke hospital awam, tapi nak tunggu untuk berjumpa dengan pakar sebagai contoh. The wait list is so long. Wait times are so long. Jadi akhirnya mereka tak ada pilihan melainkan mereka bayar sendiri di hospital swasta yang memerlukan perbelanjaan yang sangat besar, sebab sebahagian besar daripada rakyat Malaysia juga tidak memiliki insurans. Jadi antara pendekatan-pendekatan yang diketengahkan dalam white paper ini adalah untuk memastikan bahawa kita memberi tekanan kepada primary healthcare, ya, supaya rakyat kekal sihat. Bila kita ada primary healthcare dan juga public health yang hebat, maka the whole point of public health is to ensure that people don't become sick in the first place. Jadi kita kena tengok kepada social determinants of health, kita kena tengok kepada memastikan bahawa rakyat ada cukup dari segi pendapatan, dari segi pendidikan, dari segi akses kepada segala kemudahan dan infrastruktur asas seperti air yang bersih, yang dirawat dan sebagainya, supaya kita kurangkan penyakit-penyakit itu berlaku in the first place. We have to also enhance our primary healthcare. Primary healthcare ni klinik sebelum sampai ke secondary dan tertiary healthcare di hospital. Jadi kalau primary healthcare kita dapat kita enhance, that's really, you know, your first port of call. Dan kita tak akan melihat hospital kita overcrowded, kita tak akan melihat emergency department kita crowded, kita tak akan melihat wait list kita terlalu panjang dan terlalu besar. Yang kedua, kita kena tengok kepada fungsi Kementerian Kesihatan sendiri. Sama ada Kementerian Kesihatan boleh devolve. Sekarang ni Kementerian Kesihatan, Syahril, adalah the biggest provider of healthcare, the biggest purchaser of healthcare, and the only regulator of healthcare. Jadi segala-galanya adalah Kementerian Kesihatan Malaysia. Of course, private healthcare is there, but it's not as big as KKM. Jadi kita nak kena melihat bagaimana contoh as far as provider is concerned. Decisions can be made at the hospital level. Jadi saya ada
idea dulu, sebahagian daripada usaha berterusan untuk melaksanakan white paper ni, untuk give autonomy kepada hospital directors with their own budget, hospital directors with their own governance structure, dengan tanggungjawab dan kuasa untuk melantik dan untuk buat pengambilan pakar dan sebagainya. That's what happens in other country. Jadi you tak over bureaucratize Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. You give autonomy, especially to the big tertiary hospitals. Yang kedua, soal strategic purchasing. Sebab kita tahu bahawa kita tidak mampu untuk memberi perkhidmatan kesihatan kepada semua daripada KKM. We have to buy services also from the private sector, from private hospitals and private clinics. Dan pengalaman ini sangat useful yang saya buat masa COVID, sebab untuk program imunisasi, most Malaysians were immunized or jabbed by a private healthcare provider, dan kita yang jadi strategic purchase, kita yang beli servis daripada GP. We came up with the per head price for that we would pay the GPs for the immunization, and that's how we got the GPs involved. Because kalau kita nak buat di Kementerian Kesihatan Malaysia, tak cukup tangan untuk kita mencapai antara kadar vaksinasi yang paling tinggi dalam dunia. So strategic purchasing of services adalah diperlukan. Dan isu yang paling contentious dalam white paper, Syaril, adalah isu pembiayaan. Sebab saya tahu dalam white paper ni ada sasaran yang saya telah umumkan, iaitu kita perlu sampai ke sasaran 5% daripada KDNK adalah untuk kesihatan public health. Public health maknanya diberi kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dan sedikit kepada the teaching hospitals and also the military hospitals. Sekarang ini kadarnya adalah 2.58%, kalau tak silap saya. That's the last amount that 2.58% of KDNK of GDP is spent on public health. The rest is private hospital. But the public portion yang datang daripada tax revenue, yang datang daripada pembendaharaan, should be up to 5%. That is the benchmark for middle income countries seperti Malaysia. Jadi white paper telah tulis bahawa sasarannya 5% secara berperingkat. I would have gone further, Syaril, to say that once we hit 5%, bila kita sampai tahap 5% dan kita boleh melihat visible improvements ataupun penambahbaikan yang ketara dalam perkhidmatan kesihatan, maknanya waktu menunggu menurun, keadaan di hospital awam tak sesak dan sebagainya, then we can start talking about co-payment. Co-payment ni apa? Co-payment ni minta rakyat pay a little bit for health insurance. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni pembayarannya adalah melalui pembayaran cukai saja. Our health is highly subsidized through tax revenue. But we need some form of health insurance. Kalau buat health insurance sekarang, a few years ago Kementerian Kesihatan tried with OneCare, memang ditolak di parlimen, jadi big issue because people don't want to pay. Dia kata, kenapa saya perlu bayar sekarang health insurance sedangkan hospital masih lagi sesak, sedangkan wait time ataupun waktu menunggu nak jumpa pakar masih lagi lama. Tapi kalau kita dapat meningkatkan hingga 5% over the next say 6 years, by 2030 5% of GDP, maknanya lebih ramai lagi doktor, lebih ramai lagi pakar, and we can enhance primary healthcare. Then will you consider co-payment? Setiap rakyat Malaysia, maybe through payroll, akan menyumbang say 400 ringgit every year yang akan digunakan untuk mengendalikan this new healthcare system. I would have gone a bit further to say that would be on the table. Saya tak banyak nilai tambah dalam perbincangan ini. Memang KJ sangat-sangat obviously pakar dalam hal ini. Mungkin kalau nak juga bagi nilai tambah, cuma satu perkara yang nak tanya pandangan KJ lah lebih. Yang saya tak nampak lah dalam kertas putih ni ialah kurangnya penekanan terhadap pendigitalan kesihatan. Misalnya dari segi ada. Okay. Anyway, go on. Anyway, so I was one of the things yang saya fikir sebagai rakyat Malaysia yang menggunakan kalau rakyat Malaysia menggunakan sistem kesihatan awam, antara perkara yang memang kita tahu agak janggal ataupun perlu diperbaiki adalah rekod perubatan dan rekod kesihatan seseorang rakyat yang melalui sistem kesihatan awam itu. Kalau pergi daripada hospital A ke hospital B, kadang-kala rekod itu tidak dibawa bersamalah ataupun tidak transferable.
tidak dapat dicek. Daripada hospital B dia tak tahu rekod di hospital A macam mana. Jadi itu contoh pendigitalan yang mungkin simple ke je, but yang mungkin lebih rumit adalah kita tahu, kita baca sebagai orang yang mengikuti perkembangan teknologi misalnya, adakah potensi untuk artificial intelligence misalnya dalam sistem kesihatan negara. Di dunia memang dah ada banyak berbincang kan tentang bagaimana teknologi ni boleh membantu physicians, doktor dan sebagainya lah. Adakah kertas putih itu ada konsep pendigitalan dan penggunaan teknologi yang sampai ke tahap itu? So, terima kasih Syaril kerana tanya soalan yang penting, sebab sebenarnya Syaril ada 4 tonggak dalam mentransformasikan penyampaian perkhidmatan kesihatan, dan salah satu daripada 4 tonggak tersebut adalah berkenaan dengan digital. Kemajuan teknologi digital untuk kesihatan akan dimanfaatkan, dan ini termasuklah perluasan perkongsian rekod perubatan secara elektronik untuk menambah baik kualiti dan kesinambungan rawatan antara fasiliti. Syaril, masa saya jadi Menteri Kesihatan, antara perkara yang paling sedih waktu saya turun ke klinik-klinik kesihatan adalah melihat kad dan juga file-file pesakit ataupun pelanggan yang bertimbun-timbun ada di sana, yang sedangkan ia boleh di-digitalize. And of course, people will say it costs a lot of money and things like that, but it can be done. Dan saya berpendapat if I had a can we say it also save lives? Yes, Syaril, I think it can save lives, because bila kita ada big data across clients of Kementerian Kesihatan Malaysia, then you can really do healthcare analytics, predictive healthcare, dan you can spot things quicker, usaha ke arah preventive medicine. You open up a whole new world of being able to identify certain patterns within the data that you have in a certain geographical location or certain demographics, and that becomes really, really exciting. So ini bukan soal hanya rekod perubatan, electronic medical records. That's just the first step. Tetapi the data yang boleh dimanfaatkan daripada rekod kesihatan itu, that's really where the exciting stuff comes in. Dan tadi Syaril sebut berkenaan dengan penggunaan kecerdasan pembuatan artificial intelligence. So semasa sebelum saya dilantik sebagai Menteri Kesihatan, saya Menteri Sains dan Teknologi, kita telah melancarkan National Technology and Innovation Sandbox, dan we have a special dedicated sector for healthcare. Dan memang saya menjangkakan bahawa we can deploy AI, and AI is already being deployed. But of course, saya selalu sebut bahawa AI tidak akan menggantikan immediately your radiologist, for instance. Saya tanya pakar-pakar radiologi, but what they tell me is that you still need radiologists, but it makes their job much easier, because the AI would do all the heavy work, but it still needs the radiologist to sign off on it. But the AI will be able to capture something much quicker than a human being. So all these things are exciting, dan dia memerlukan kepada pendigitalan. I mean, mungkin pendengar dan penonton podcast Keluar Sekejap tak tahu, tapi hospital utama negara kita, Hospital KL, is not a paperless hospital, Syaril. Masih ada paper. It's a paper hospital. And maknanya rekod-rekod pesakit semua paper. Ya, dan antara perkara yang saya sangat regret, yang saya tak ada masa untuk selesaikan, adalah the full digitalization of clinics and hospitals in KKM. Tapi benda ni dah mula, dan saya harap dapat diteruskan. Ini buka cerita pasal aplikasi yang berkontroversi lah, MySejahtera. Dulu macam-macam kritikan yang saya terima tentang MySejahtera, but MySejahtera is still being used now. Sebab again, they realize the usefulness of MySejahtera. Mungkin ramai yang tak pakai MySejahtera lagi, yang masih lagi maki MySejahtera sebab QR code dan sebagainya. Tetapi now, for instance, kalau pergi ke klinik kesihatan, klinik ibu dan anak, dan mendapat imunisasi untuk anak dan bayi anda, it's kept on your MySejahtera. Macamlah kita punya vaccine information for COVID-19. Dan banyak lagi function yang akan keluar, termasuklah buku rawatan bagi expectant mother dan sebagainya. A lot of new things are coming out. Jadi kita dah ada in fact some of the tools, dan cuma unfortunately saya tak ada masa lah yang secukupnya untuk melaksanakan
pendigitalan total kepada KKM. Dan satu lagi Syaril yang saya nak sebut berkenaan dengan white paper ni banyak benda dan saya harap yang mana minat boleh membaca kertas putih ini adalah penubuhan badan pemantau. I insisted that dalam penggubalan kertas putih ini ada badan pemantau sebab dalam Malaysia ni Syaril perancangan semua terbaik tapi the follow through, the pelaksanaan, that's always the problem. Jadi saya minta ditubuhkan satu badan pemantau, whether it's a commission atau jawatan kuasa ke apa benda ke, untuk melihat bahawa kejayaan dan juga milestone yang kita letak dalam kertas putih ini dicapai. That's so important because kalau tidak, white paper akan tinggal white paper atas meja saja. Right, so ada tak masa sikit untuk Q&A? I know you don't have this because this is on my Instagram. Ini daripada Instagram saya. Maybe I can Syaril bagi kebenaran kepada saya untuk baca beberapa soalan, boleh? Sure, yeah. A few. Yeah, okay. So Syaril, ini soalan besar tapi maybe Syaril boleh bagi soalan jawapan yang ringkas dan padat. Daripada Ronat. Hello, big fan of the podcast. Question: how to make Sekolah Kebangsaan as the primary go-to for Malaysians? Syaril, in 1 minute? Yeah, how do you make it the primary? Make it as Malaysian as possible is my main mantra. Dan kita pernah kupas perkara ni, maknanya dalam pengalaman mereka yang melalui persekolahan itu mestilah merasakan bahawa ia tidak hanya mencerminkan satu budaya ataupun satu etnik ataupun hanya satu community, tetapi perayaan dan juga pengiktirafan budaya yang pelbagai dalam Malaysia itu ada. Itu salah satu perkara yang utama selain daripada hal-hal lain tentang kualiti pendidikan dan sebagainya. So I say, to make it the first choice for Malaysians, make it a very Malaysian school. Okay, sure. Jazik, dan both of us can answer this. Dan saya nampak dah semakin menghampiri pembubaran. So mungkin we stake our claim in making the prediction. So the question is your prediction for PRN. Yes? And I'll first? Give mine. Yes? Mine is 3 sama, tetapi 3 yang dimenangi oleh Kerajaan Perpaduan itu lebih banyak oleh Pakatan Harapan dan kurang oleh Barisan Nasional. Ya, saya sama dengan Syaril, 3 sama, dan PN akan melihat prestasi mereka meningkat di Selangor dan mungkin di Negeri Sembilan juga. I think that's more or less our view sekarang. Lin Yap 20, Syaril, I think this is a good question. Just curious, how both of you learn to speak so well in English? My mother is ethnic Chinese and her second language was English. Her first was Mandarin. Jadi saya membesar dalam satu isi rumah yang mana ibu saya fasih bercakap bahasa Inggeris, jadi dari situ saya belajar, dapat advantage sikit di situ. Okay. Aileen Yap, saya rasa ramai yang tahu latar belakang saya. Saya arwah bapa saya pegawai Kementerian Luar Negara dan saya dibesarkan di seantero dunia. Dan telah pun dihantar ke sekolah antarabangsa. Okay, and maybe untuk soalan yang terakhir, Syaril, daripada Haziq Zamri, dan ini berkenaan dengan pelawak daripada Singapura. Saya pun tak ingat nama dia, Jocelyn Chia, I think, yang telah membuat lawak senda berkenaan dengan MH370 yang mendapat kecaman daripada hampir seluruh rakyat Malaysia. Tapi soalan ni, your opinion on PDRM using the resources to find the comedian. Ini susulan daripada kenyataan dari Ketua Polis Negara, kalau tak silap saya, yang telah menyatakan bahawa PDRM telah minta Interpol, iaitu jaringan pasukan polis di negara-negara dunia di peringkat antarabangsa untuk memburu pelawak tersebut supaya tindakan boleh diambil terhadap beliau. I mean, Syaril, kita dah condemn her and we said A, she was not funny, and B, it was tasteless. Tetapi adakah kita perlu menggunakan tenaga, sumber, energi untuk kita mencari pelawak ini, or is it just enough that she has become the object of ridicule by the entire Malaysia as well as parts of Singapore, and just leave it at that? Ya, jawapan saya memang tidak. Bagi saya tak berbaloi.
kalau nak gunakan sumber Interpol ke sumber PDRM, baik gunakan sumber itu untuk cari Jolo daripada Jocelyn Chia ni. Setuju. Kita harap bahawa Interpol akan kesan saudara Jolo secepat mungkin dan kembalikan jejaka tersebut ke Malaysia untuk dibawa ke muka pengadilan. Dia dah keluar lama, so dia balik. Ya, dia dah keluar lama. Kita keluar sekejap aja. Jolo keluar lama sangat. Okay, on that note, have a great trip, Cheryl. All the best. Take care. Yeah, see you in a few days.